Gaji Perdana Menteri, Menteri-Menteri dan Timbalan Menteri dipotong 2 bulan salur ke tabung COVID-19. $8.6 juta isi rumah akan terima penutup hidung dan mulut secara percuma. Baik, ini perkembangan seterusnya. Tindakan segera diambil Perdana Menteri dalam menangani impak COVID-19. Terbaru gaji Perdana Menteri, Menteri-Menteri dan Timbalan Menteri akan dipotong 2 bulan dan disalurkan ke tabung COVID-19. Ketetapan itu diputuskan mesyuarat Kabinet pada 25 Mac yang lalu. Melalui satu kenyataan media, pejabat Perdana Menteri memaklumkan langkah ini bagi membuktikan kesungguhan kerajaan untuk membantu mereka yang menerima kesan akibat penularan wabak COVID-19. Tabung COVID-19 yang dilancarkan pada 11 Mac lalu adalah merupakan usaha kerajaan untuk membantu rakyat. Sehingga semalam jumlah terkumpul termasuk geran kerajaan adalah sebanyak 8,493,000 dan 103.48 sen. 8.6 juta isi rumah seluruh negara akan menerima penutup hidung dan mulut secara percuma daripada kerajaan. Datuk Seri Ismail Sabri berkata ia akan diedarkan melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah masing-masing. Percuma. Kini kita sedang menunggu topeng muka tersebut daripada negara yang kita import. Dan apabila sampai ke negara kita dalam waktu terdekat, kita akan edarkan secara berperingkat. Kita akan edarkan melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah-daerah. Jadi kita akan mula mengedarkan selepas kita memperolehinya daripada negara yang telah pun kita order dari segi topeng tersebut. Ya. Beliau turut memaklumkan tabung COVID-19 yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi membantu mereka yang terjejas sehingga kini menerima sumbangan sebanyak 8.1 juta ringgit. 70% akan digunakan untuk peringkat awal ini, iaitu sebanyak 5.68 juta untuk membantu rakyat yang terkesan, terutamanya golongan miskin yang terkesan akibat daripada sekatan pergerakan yang kita perkenalkan. Kementerian Pembangunan Wanita akan mengagihkan bekalan makanan kepada golongan miskin ini dan juga mereka yang memenuhi syarat-syarat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menjalani saringan COVID-19 di Istana Negara dan disahkan negatif wabak itu. Ia berikutan 7 kaki tangan Istana Negara disahkan positif COVID-19 dan kini sedang menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur sejak 24 Mac lalu. Pengelola Bijaya Diraja Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam satu kenyataan memaklumkan Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah kini sedang menjalani kuarantin selama 14 hari bermula semalam. 7 kaki tangan yang positif turut dikuarantin serta kontak rapat mereka diarah menjalani saringan ujian. Jelas Datuk Ahmad Fadil lagi yang di-Pertuan Agong disarankan untuk tidak mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri bagi mesyuarat pra-kabinet yang dijadual berlangsung semalam. Beliau turut memaklumkan pihak pengurusan Istana Negara telah melaksanakan kerja-kerja pembersihan dan pembasmian kuman secara menyeluruh mengikut garis panduan dari Kementerian Kesihatan. 81 rakyat Malaysia dan tanggungan mereka yang dibawa pulang dari Itali selamat tiba di KLIA pada jam 10 pagi tadi. Jumlah ini merangkumi seramai 34 pelajar dan 8 pegawai Kedutaan Besar Malaysia di Rome dan Holy See serta ahli keluarga. Mereka dibawa pulang dengan menaiki sebuah pesawat sewaan khas AirAsia. Laporannya bersama wartawan Mohan Chinasami.
Ini merupakan antara 81 rakyat Malaysia yang berjaya dibawa pulang dari Itali ke Malaysia pada hari ini. Dan untuk pengetahuan anda, mereka telah pun selesai proses saringan dan mereka berehat sebentar sebelum mereka dibawa untuk menaiki bas ini dan dihantar ke ACAP Bandar Anstek Negeri Sembilan bagi proses kuarantin selama 14 hari bagi memastikan mereka benar-benar bebas dari wabak COVID-19. Turut dibawa bersama ialah 17 kru pesawat dan 7 penjauh awam, iaitu seorang daripada Kementerian Luar, seorang daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan 5 daripada Kementerian Kesihatan. Setibanya di Malaysia, kesemua mereka perlu menjalani proses kuarantin di Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi AKEP selama 14 hari. Ketibaan mereka telah diuruskan pasukan bomba dan penyelamat dengan melaksanakan operasi pembasmian kuman terhadap bagasi dan kenderaan yang membawa mereka. Proses kita daripada penumpang dan juga anak kapal turun daripada kapal penerbangan khas dan dinyah kumankan peringkat pertama di berhampiran dengan kapal, kemudian dibawa ke unit pengurusan bencana udara, bangunan bencana udara ini di sini dan dinyah kumankan kali kedua. Jadi kita nyah kumankan ini ialah merangkumi nyah kuman kepada seluruhan anggota badan, baju, bagasi dan juga semua kenderaan dan juga kapal terbang yang digunakan. So alhamdulillah kita memulakan operasi pada pukul 9.59 tadi apabila bermulanya kapal sampai. Misi membawa pulang ini adalah hasil kerjasama rapat di antara Kementerian Luar, NADMA, KKM serta agensi-agensi lain yang berkaitan. Sebelum ini, kerajaan Itali tidak membenarkan mana-mana pesawat dari luar mendarat di negara tersebut termasuk dari Malaysia. Mohan Siddasami, RTM. Seramai 225 rakyat Malaysia di Bangladesh selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada jam 5.46 pagi tadi. Melalui satu kenyataan media, Timbalan Menteri Luar, Datuk Kamaruddin Jaafar mengatakan mereka pulang melalui penerbangan sewa khas MAS yang dibiayai sepenuhnya MIC. Mereka yang dibawa pulang terdiri daripada 130 orang pelajar, 55 pegawai dari Hospital Medan Malaysia di Cox's Bazar, 35 orang ekspatriat dan 5 orang tanggungan pegawai Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka. Kesemua yang dibawa pulang ini telah menjalani proses saringan kesihatan di KLIA serta perlu menjalani kuarantin selama 14 hari. Sebelum itu, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Luar Negeri semasa sidang akhbar secara langsung melalui Facebook di Wisma Putra pada 24 Mac lalu merakamkan ucapan terima kasih kepada Tan Sri S.A. Vigneswaran. MIC sebelum ini telah membiayai 6 penerbangan membawa pulang seramai 1,119 orang rakyat Malaysia yang terkandas di Chennai dan Tiruchirappalli, Trichy, India melalui penerbangan AirAsia. Seorang Menteri Kabinet akan menjadi ahli Majlis Keselamatan Negeri bagi menyelaraskan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan di semua negeri. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan perkara itu diputuskan pada mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP dan akan dimaklumkan kepada Menteri Besar dan Ketua Menteri secepat mungkin. Mesyuarat telah pun bersetuju tadi, telah pun memutuskan bahawa seorang menteri daripada negeri tersebut akan diminta untuk menjadi ahli mesyuarat Majlis Keselamatan Negeri. Di dalam setiap mesyuarat Majlis Keselamatan Negeri yang dipengungsikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar ataupun Ketua-Ketua Menteri, akan ada wakil daripada Kabinet, iaitu seorang menteri yang datang daripada negeri tersebut untuk berada di dalam mesyuarat tersebut bagi menyampaikan apa sahaja maklumat dan keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan supaya boleh diselaraskan segala tindakan yang akan dilaksanakan oleh negeri-negeri. Beliau yang juga Menteri Pertahanan berkata demikian pada sidang media harian di Putrajaya.
Datuk Seri Ismail Sabri berkata, terdapat negeri yang mempunyai SOP tersendiri justru perlu ada penyelarasan dengan apa yang ditetapkan di peringkat Kerajaan Persekutuan. Pelaksanaan insentif wilayah Cakna akan disegerakan. Pengagihan insentif atau dana tersebut membabitkan peruntukan RM63 juta dari pelbagai saluran termasuk pusat zakat. Mengambil kira perkara itu dan langkah penjarakan sosial, Kementerian Wilayah Persekutuan berhasrat menyalurkan terus bantuan ke akaun peribadi penerima. Tapi dalam keadaan sekarang kita kena cepat-cepat bertindak di luar kotak biasa. Sebab rakyat tak dapat nak berhimpun ramai-ramai ataupun nak menunggu ramai-ramai. Jadi kita cari jalan macam mana. Jadi inilah package wilayah Cakna tadi. Mana-mana bantuan yang boleh kita masuk dalam akaun, kita terus masuk dalam akaun. Mereka tak payah memohon. Data kita ada, kita tahu siapa penjaja yang berlesen. Kalau ada yang tertinggal sikit sebanyak tu, itu saya saraskan nanti dengan Mawib. Tan Sri Anwar Musa yang ditemui di Angkasa Puri turut menjelaskan penyelarasan dana akan dilakukan bagi memastikan bantuan dapat disalur secara adil kepada semua penerima. 3 kluster berlainan diklasifikasikan layak menerima bantuan wilayah Cakna termasuk petugas, pesakit dan pengesanan kes yang disyaki COVID-19, PUI serta warga wilayah persekutuan. Proses penyampaian bantuan dan sumbangan melalui agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri berkaitan hal ehwal agama akan disalurkan segera kepada golongan asnaf dan individu yang terkesan COVID-19. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, pihaknya sedang menyelaras gerak kerja setiap agensi di bawah jabatannya bagi memastikan bantuan dapat disalur secara tersusun dan adil kepada semua penerima. Satu sekretariat telah ditubuhkan diketuai Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar serta Yayasan Wakaf Malaysia. Mereka juga akan bekerjasama dengan agensi agama negeri dalam menyelaras bantuan yang akan disalurkan di bawah misi Musaadah COVID-19. Saya suka tekankan di sini, pemberian kita bukanlah terhad kepada orang-orang Islam sahaja, tetapi orang-orang yang memerlukannya juga, di mana ada juga peruntukan-peruntukan yang lain. Ketiga, kita juga mahu memperkasakan semua gerak kerja agensi-agensi agama ni di bawah kita dengan berkolaborasi kalau boleh dengan negeri-negeri sambil semuanya menyumbang bagaimana mereka memberi manfaat kepada ummah, kepada masyarakat, kepada mereka yang dalam keadaan kesukaran. Sumbangan disalurkan dalam pelbagai bentuk seperti wang tunai, barangan kering, makanan termasuk alat bantuan pernafasan. Jawatan Kuasa Gerak Kerja Pengurusan COVID-19 peringkat Labuan dibentuk bagi menyelaras pengagihan bantuan bekalan makanan. Penyelarasan dibuat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sebagai inisiatif kumpul dan agih bantuan. Menurut kenyataan jawatan kuasa berkenaan, langkah itu bagi memudahkan pemohon dalam kalangan golongan asnaf menerima bekalan makanan yang mencukupi. Pada masa sama dapat membendung penularan wabak COVID-19 di wilayah ini. Selain itu, jawatan kuasa juga dalam usaha mengumpul maklumat penerima bantuan yang terputus bekalan makanan disebabkan tiada pendapatan harian. Sementara itu, Ahli Parlimen Labuan Datuk Rosman Isli menyokong usaha yang dilakukan ini. Katanya mana-mana individu atau badan bukan kerajaan NGO yang ingin memberikan sumbangan perlu diserahkan kepada jawatan kuasa tersebut agar dapat diselaras. Ramai sebenarnya juga rakyat kita yang begitu terkesan sebab ada juga yang mungkin tidak mempunyai simpanan hidup bergantung dengan jualan harian kais pagi, makan pagi. Saya harap ramai yang akan membantu dan mengambil peluang lah. Jadi Labuan satu wilayah persekutuan saya harap akan terus dipastikan tidak tercicir dalam program-program bantuan ini. Beliau berkata demikian selepas meninjau bilik gerakan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di Labuan.
Sementara di Terengganu, RM300,000 diperuntukkan kepada setiap DUN. Ia diumum kerajaan negeri di bawah pakej ransangan Terengganu Cakna Fasa 4. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudin Mokhtar dalam laman Facebooknya berkata, tambahan peruntukan itu bagi mengurangkan beban rakyat yang terjejas akibat wabak COVID-19. Kerajaan negeri merasakan untuk jangka masa yang lama, rakyat wajar diberi perhatian sepenuhnya, terutama yang berpendapatan harian dan tidak tetap. Antara yang layak menerima peniaga kecil, buruh, petani, peneroka, pemandu teksi dan pengusaha beca. Mereka akan dikenal pasti melalui Pusat Khidmat Masyarakat. 68.8% responden yang memiliki aliran tunai mampu bertahan selama sebulan, manakala 23.7% lagi selama 3 bulan. Peratusan berkenaan adalah kaji selidik impak perniagaan oleh Dewan Perniagaan dan Perindustrian Melayu Terengganu DPPMT yang dibuat pada 19 Mac hingga 24 Mac melibatkan 481 responden. Yang di-Pertuanya Ahmad Izani Abdul Ghani berkata, hanya 2.1% responden yang memiliki aliran tunai mampu bertahan selama 12 bulan. Melihat trend itu, ia sangat membimbangkan dan DPPMT menggesa kerajaan segera tubuhkan tabung pemulihan usahawan. Ia sebagai satu mekanisme memberdayakan semula usahawan. Capital injection, suntikan modal. Kerana kita yakin dan kita percaya kebanyakan masyarakat niaga di sektor PKS terutamanya yang banyak bergantung kepada aktiviti ekonomi harian. Dan apabila berlaku general order seperti perintah pergerakan kawalan ini, maka kebanyakan mereka mungkin telah menggunakan modal. Mereka turut mencadangkan satu jawatan kuasa khusus tangani kesan ekonomi terhadap perkembangan PKS ditubuhkan bagi memperincikan kesan dan tindakan segera. Perkembangan seterusnya, Angkatan Tentera Malaysia sentiasa bersiap siaga dalam melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang dilanjutkan 14 hari lagi. Panglima 1 Brigadier Jeneral Muhammad Nazri Abdul Rahman berkata, ATM bersedia membantu pihak polis dengan 2 penugasan utama iaitu membuat sekatan jalan raya dan melaksana rondaan. Beliau turut melihat kerjasama antara PDRM dengan ATM sangat erat dalam membantu operasi mengekang penularan wabak COVID-19. Secara amnya ATM telah merancang ataupun Tentera Darat telah merancang melihat dan telah buat mindset kita ni sekiranya operasi ini dilanjutkan, kerana kita tahu semalam Perdana Menteri pun telah membuat pengumuman dilanjutkan sehingga 14. InsyaAllah kita bersedia melaksanakan tugas tersebut sebagaimana yang dikehendaki. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Seremban. Tambahnya, pematuhan orang ramai terhadap PKP dilihat bertambah baik apabila Negeri Sembilan menjadi antara negeri yang mencapai tahap 95% pematuhan terhadap perintah tersebut. Rakyat Negeri Sembilan tersenarai sebagai antara yang patuh kepada perintah kawalan pergerakan PKP. Kampung Bukit Kerdas, Batu Kikir dan Jempol muncul antara kampung yang mencapai tahap 95% penduduknya mematuhi PKP. Tinjauan kru RTM ke kampung tersebut mendapati Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK turut memainkan peranan penting dalam menjadi ejen penyampaian maklumat mengenai PKP. Menurut pengerusi MPKK Batu Kikir, Abdul Samah sebagai pemimpin di kawasan itu, beliau menggunakan medium laman sosial terutamanya WhatsApp bagi memberi hebahan berkenaan langkah mencegah penularan wabak COVID-19. Malah, segala perbincangan akan dilakukan menerusi aplikasi tersebut bagi mengelak pertemuan atau mesyuarat bersemuka. Kita tidak dibenarkan berkumpul ataupun bermesyuarat. Jadi grup WhatsApp ini peranan dia amat penting untuk menyampaikan arahan-arahan daripada pimpinan di atas sana. Jadi saya sebagai menjaga orang-orang kampung dan saya sampaikanlah kepada anak-anak buah saya, terutama sekali orang kampung, supaya membatasi pergerakan PKP ini sehingga kita di Malaysia ini kosong COVID-19.
Jalan raya di kampung berkenaan kelihatan lengang dan penduduk mengamalkan penjarakan sosial 1 meter ketika berada di kedai runcit. Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM menyambut baik keputusan Kementerian Pengajian Tinggi KPT untuk melaksanakan pembelajaran dan pengajaran PDP secara dalam talian sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Naib Chancellor UTM Profesor Datuk Dr. Raha Abdul Rahim berkata, melalui pembelajaran dalam talian, pensyarah dapat melipat gandakan bahan pembelajaran, manakala pelajar boleh belajar secara kendiri. UTM telah mula melaksanakan PDP dalam talian secara berfasa sejak tahun 2015 lagi dengan penubuhan pusat sumber dan teknologi pengajaran melalui fasiliti yang disediakan, khususnya platform Massive Open Online Courses ataupun MOOC dan sistem LMS atau ULearn membolehkan PDP di UTM diteruskan dalam tempoh PKP yang dikuatkuasakan kini, insya-Allah. Jelas beliau, latihan dan garis panduan telah pun diberi kepada pensyarah-pensyarah dan dipantau bagi memastikan ia dapat digunakan secara berkesan. Tempoh PKP ini telah membuka ruang kepada universiti tersebut untuk memantapkan lagi infrastruktur dan infrastruktur di universiti tersebut bagi menghadapi segala cabaran pada masa akan datang. Baik saudara, untuk laporan cuaca semasa kita langsung ke Met Malaysia bersama rakan penyampai Muhammad Nafizi. Silakan Nafizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif kini lebih tertumpu di sekitar negeri Sarawak dan oleh itu kita menjangkakan kadar kelembapan yang tinggi bagi hampir kebanyakan bahagian di negeri berkenaan untuk hari ini. Dan keadaan ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui tinjauan imej gamma radar. Imej menunjukkan ribut petir yang telah berlaku sejak pagi tadi di hampir kebanyakan bahagian di sekitar negeri Sarawak ini. Dan keadaan ini dijangka akan berpanjangan sehingga ke malam nanti. Terutamanya membabitkan bahagian di sekitar Sibu, Sarike dan juga Kapit ini. Manakala bagi negeri Sabah pula, hujan dilihat berlaku di sekitar bahagian pantai barat dan juga sandakan untuk negeri berkenaan. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan cuaca untuk negeri-negeri di sekitar Semenanjung. Diperhatikan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di kebanyakan kawasan di sekitar selatan Kedah dan juga di pendalaman Perak. Hujan dilihat turut berlaku di sekitar pendalaman Negeri Sembilan, Melaka dan juga di sekitar negeri Johor ini. Dan semua keadaan hujan ini dijangka akan reda menjelang lewat petang nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik saudara, lintas langsung petang ini kita teruskan dengan pelbagai sektor perlu dan penting masih beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kita langsung bersama rakan penyampai Muhammad Nur Fandi Ahmad Zainal Abdullah di Pahang untuk melihat kepentingan sektor-sektor lain seperti pekerja sektor pembersihan yang berkorban turun bertugas. Ya, Fandi, sepanjang PKP ini. Kongsikan kepada kami. Silakan. Ya, betul tu. Petugas pembersihan merupakan petugas harian hadapan yang tidak kurang pentingnya bagi memastikan pembuangan sisa domestik diurus dengan betul walaupun ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Dan susulan PKP ini juga janaan sisa pepejal di Pahang menurun sebanyak 111.6 tan sehari sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP berbanding sebelum ini. Purata janaan sampah yang dikutip setiap hari sebelum ini ialah 1,120.6 tan berbanding 1,009 tan dalam tempoh PKP.
Pengarah Perbadanan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Negeri Pahang Syahrudin Hamid bagaimanapun berkata, sepanjang tempoh PKP, janaan sisa pepejal di kawasan perumahan meningkat berbanding di bandar dan kawasan awam. Hasil daripada dapatan kita, daripada sisa yang masuk ke tapak pelupusan dan juga lori-lori kita ni, kita dapati memang ada penurunan sikit. Memang ada penurunan, bukan yang ketara, tetapi ada penurunan sikit. Mungkin ada faktor yang contohnya seperti restoran-restoran yang telah ditutup dan juga kedai-kedai tidak boleh beroperasi sepanjang PKP ini. Namun begitu, hasil dapatan kita juga, kita dapati janaan di kawasan-kawasan taman rumahan ini meningkat. Sebab seperti mana kita maklum dan kita ketahui, orang awam tidak dibenarkan untuk keluar daripada rumah dan hanya ketua keluarga sahaja yang dibenarkan keluar. Sebanyak 12 tapak pelupusan sisa pepejal bagi status operasi di Pahang dan tapak pelupusan Jabur Jerangau menerima janaan sisa pepejal paling banyak iaitu 500 tan sehari. Seramai 3,109 orang pekerja bertugas dan mereka diingatkan untuk mengawal pergerakan ketika berada di lapangan selain menjaga kebersihan seperti memakai penutup hidung dan mulut, sarung tangan serta sentiasa mencuci tangan setiap kali mengutip sisa pepejal. Dalam memastikan sisa pepejal dikutip dengan konsisten, pegawai yang bekerja dari rumah ditugaskan memantau semua pergerakan lori kutipan menerusi sistem pusat kawalan penguatkuasaan. Beliau memberitahu RTM selepas diwawancara secara langsung dalam Selamat Pagi Malaysia. Selaras Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika ini, Jabatan Agama Islam Pahang bertindak memantau masjid, surau dan institusi agama bagi memastikan orang ramai mematuhi arahan tersebut. Ini termasuk tindakan meletakkan notis pemberitahuan kepada orang awam agar tidak berkumpul di masjid sepanjang pelaksanaan PKP. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Pahang, Adnan Mamat, pihaknya berpuas hati dengan kepatuhan orang ramai terhadap larangan tersebut ketika ini. Di negeri Pahang ni ada 632 buah masjid dan 1,414 buah surau. Dan sementara penguatkuasa agama yang ada di Pahang ni seramai 98 orang. Jadi daripada 98 orang ni, sebahagian ditempatkan di daerah-daerah di Pejabat Agama Islam daerah yang tidak kurang daripada 5 orang lah. Dengan pasukan mereka, dengan dibantu oleh pegawai-pegawai daripada Pejabat Agama Islam daerah masing-masing. Alhamdulillah setakat ini semua pematuhan yang diarahkan terkawal. Tambah beliau, pihaknya juga telah berbincang dengan ahli jawatan kuasa masjid untuk turut bekerjasama memastikan arahan tersebut dipatuhi. Bagi mereka yang masih ingkar, pihaknya akan merujuk kepada Polis Diraja Malaysia PDRM untuk tindakan selanjutnya. Manakala bagi pihak penguatkuasa Jaib, mereka boleh mengambil tindakan mengikut kesalahan Undang-Undang Jenayah Syariah 2013. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM3,000 ataupun tidak lebih 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula sejak 18 Mac lalu semestinya meninggalkan kesan kepada banyak pihak. Malah ada yang mungkin hilang mata pencarian. Selain bantuan dan inisiatif yang dilaksana pihak Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Badan Bukan Kerajaan NGO turut memainkan peranan dalam menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas. Menurut pengerusi Hand Bikers Club, Datuk Fu Cek Pang, sumbangan diberikan dalam bentuk bekalan makanan harian iaitu beras, gula dan tepung. Untuk hari ini, pihak kami telah akan membeli bantuan dengan membekalkan makanan keperluan harian dan sumbangan pada hari ini adalah RM15,000. Pihak kami menyalurkan bantuan ini kepada UMNO dan NGO yang terlibat supaya mereka dapat menyalurkan semua bantuan ini kepada penduduk tempatan yang memerlukan bantuan ini. Tambah beliau, pihaknya sebelum ini turut menghulurkan barangan keperluan kepada NGO lain untuk diagihkan kepada mereka yang memerlukan selain pengagihan kepada Barisan Hadapan Negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada sesi serahan sumbangan kepada UMNO bahagian Kuantan. Setiausaha UMNO bahagian Kuantan, Datuk Hasnul Hamidi Harun turut menyeru agar lebih ramai NGO tampil menghulurkan bantuan. Di mana-mana NGO ataupun syarikat swasta ataupun individu untuk turut menyumbang
bekalan makanan seperti ini agar menyahut seruan kerajaan. Dengan bantuan yang dihulur NGO, ia sekaligus dapat meringankan beban lebih ramai individu serta isi rumah terlibat. Katanya sumbangan yang diterima akan diagihkan melalui ketua-ketua kampung dan pemimpin-pemimpin setempat. Baik, laporan itu menutup perkembangan dari negeri Tok Gajah. Patuhi perintah kawalan pergerakan. Jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Kembali semula ke Wisma Berita Angkasa Puri bersama Hidayah. Silakan. Studio mini seterusnya kita ke Sabah dan antara tumpuannya pesakit COVID-19 dan ahli keluarga bakal terima bantuan tunai. Laporan penuh bersama Konstantin Pahlawan. Silakan. Terima kasih Nurul Hidayah dan salam sejahtera. Berita wilayah Sabah bersama saya Konstantin Pahlawan. Kerajaan Negeri Sabah akan menyalurkan bantuan tunai one-off sebanyak RM500 kepada pesakit COVID-19 atau ahli keluarga pesakit di negeri ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Safar Untung berkata, langkah itu yang diputuskan dalam mesyuarat Pusat Kawalan COVID-19 Sabah hari ini. Datuk Safar menyatakan pembayaran dibuat ke akaun bank masing-masing sebaik memperoleh maklumat pesakit dari Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS. Sementara itu, bayaran one-off RM500 kepada golongan miskin dan miskin tegar mula dibayar secara dalam talian hari ini oleh pejabat daerah di seluruh negeri. Bagaimanapun, mereka yang tidak mempunyai akaun akan dibayar secara tunai. Manakala bantuan one-off RM300 kepada golongan berpendapatan rendah B40 atau golongan terjejas teruk juga dimulakan hari ini. Bagi kumpulan warga tua, anak yatim dan OKU, bantuan sama akan diagihkan ke akaun masing-masing bermula esok. Datuk Safar dalam kenyataan media turut memaklumkan kerajaan negeri memutuskan agar mana-mana pelajar atau orang awam yang balik dari luar negara ke Sabah akan dikenakan kuarantin 14 hari di pusat kuarantin yang disediakan. Manakala pelajar dan orang awam yang balik dari luar negeri akan dikenakan stay home notice dan kuarantin di rumah selama 14 hari. Dua anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di Sabah, masing-masing satu di Hospital Tawau dan Hospital Ranau, disahkan positif COVID-19. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Pihak Hospital Tawau mengesahkan salah seorang pegawai perubatan positif COVID-19 dan sedang menjalani kuarantin. Dua anggota berkenaan merupakan antara 80 anggota kesihatan KKM yang dikesan positif COVID-19. Walau bagaimanapun, berdasarkan siasatan, bagi semua anggota kesihatan itu bukan disebabkan pengendalian kes positif COVID-19 di fasiliti kesihatan KKM. Sementara itu, Sabah Port Sdn Bhd SPSB mengesahkan seorang kaki tangan lelaki yang bertugas di Wisma Pelabuhan Tawau positif COVID-19. Ketika dihubungi RTM, pengarah urusan SPSB Eng Kiat Min menyatakan 21 kaki tangan yang bekerja di Wisma Pelabuhan Tawau telah menjalani ujian saringan COVID-19 berikutan perkembangan berkenaan. Ujian saringan itu dikendalikan pegawai kesihatan di Klinik Kesihatan Tawau dan keputusan ujian dijangka akan keluar dalam masa terdekat. Semua kaki tangan terlibat kini sedang menjalani kuarantin kediaman masing-masing. Dua lelaki menjadi individu pertama di Sabah dihukum penjara dan denda kerana menghalang pegawai polis menjalankan tugas penguatkuasaan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan di sekitar Kota Kinabalu yang dilaksanakan bermula 18 Mac lalu. Keputusan dibuat Magistrate Stephanie Sharon Abbey selepas tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan tersebut dalam perbicaraan di Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu pagi tadi. Tertuduh Yong Ze Hao, 26 tahun, dihukum penjara 10 bulan. Manakala Injimar Abu Ghaffar, 33 tahun, didenda RM6,000 atau penjara 10 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Yong Ze Hao diperintah menjalani hukuman penjara bermula tarikh ditangkap semalam, manakala Injimar akan dirujuk kepada Jabatan Imigresen kerana merupakan pemegang kad pengenalan merah. Kedua-dua tertuduh yang tidak diwakili peguam bagaimanapun memohon mahkamah mengenakan hukuman minimum kerana ia adalah kesalahan pertama dan kedua-dua mereka tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau.
Berdasarkan fakta kes, Yong Zehao didakwa menghalang anggota polis ketika melakukan rondaan di Jalan Bukit Bendera sehingga berlaku insiden kejar-mengejar. Sementara itu, Injimar enggan memberi kerjasama dan mengeluarkan kata-kata kesat ketika ditahan dalam sekatan jalan raya di Inanam. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Hairul Anwar Abdul Halim memohon mahkamah mengenakan hukuman maksimum untuk memberi pengajaran kepada tertuduh dan masyarakat agar mematuhi PKP. Pematuhan terhadap Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Kota Kinabalu mencapai tahap 95%. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Haji Manjinji, kadar tersebut hasil operasi dan tinjauan yang dibuat Polis Daerah Kota Kinabalu di semua pintu masuk keluar Bandaraya Kota Kinabalu. Ketika ditemui RTM selepas membuat tinjauan, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Habibi Haji Majinji berkata, pematuhan orang awam terus meningkat berbanding hari pertama pelaksanaan PKP. Kita nampak masyarakat telah mempunyai kesedaran yang mana jika dibandingkan hari pertama pada 18 hari bulan, kita nampak banyak kenderaan yang keluar masuk, hampir 3,000 orang awam yang diperiksa dan 2,000 lebih kenderaan. Berbanding pada hari semalam ada 1,500 kenderaan yang masuk dan tidak sampai 2,000 masyarakat yang masuk ke Kota Kinabalu. SCP Habibi juga berkata 5 lokasi menjadi tumpuan sekatan jalan raya iaitu Putatan, Kepayan, Taman Awam Teluk Likas, Jalan Menggatal Inanam dan Kolombong. Sobongan itu orang awam diminta terus mematuhi PKP kerana pihak polis tidak akan berkompromi terhadap individu yang sengaja melanggar perintah kawalan pergerakan berkenaan. Turut serta dalam tinjauan ini Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Safar Untung. Agihan tepat kepada golongan sasar yang layak menerima bantuan menerusi peruntukan RM130 juta daripada Kerajaan Persekutuan akan memberi kesan yang besar kepada mereka yang terjejas dan hilang sumber pendapatan akibat wabak COVID-19. Sehubungan itu, Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Rafiq Idris berkata, kerajaan negeri perlu menyenaraikan keutamaan pihak-pihak yang berkelayakan untuk menerima bantuan menerusi peruntukan tersebut. Langkah itu penting bagi memastikan agihan bantuan tersebut memenuhi kehendak kerajaan yang memberi fokus kepada golongan terjejas akibat COVID-19. Saya mencadangkan agar dilistkan ataupun disenaraikan keutamaan yang ada di negeri Sabah ini, terutamanya golongan yang terkesan, dan pengagihan itu dibuat berdasarkan kepada keutamaan itu. Ya, ianya boleh melalui satu jawatan kuasa khas yang dibentuk oleh kerajaan negeri atau melalui apa-apa platform lain yang dirasakan sesuai. Dr. Rafiq menyatakan demikian dalam temu bual eksklusif bersama-sama RTM di Fakulti Perniagaan dan Ekonomi UMS Kota Kinabalu. Beliau juga memuji langkah fiskal yang diilhamkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin itu yang bertepatan dalam keadaan ekonomi dunia masa kini. Baru-baru ini Tan Sri Muhyiddin mengumumkan peruntukan bernilai RM130 juta yang akan disalurkan kepada setiap kerajaan negeri bagi membantu menangani krisis COVID-19. Sekian berita wilayah dari Sabah bersama saya, Konstantin Palawan. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Kita teruskan bersama Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin Palawan langsung dari Sabah. Baik saudara, di Sarawak, trend penularan atau kes positif COVID-19 telah menunjukkan trend stabil. Untuk perkembangan lanjut berita wilayah Sarawak, kita bersama rakan penyampai Buma Win di RTM Kuching. Silakan Buma. Baik Nurul, terima kasih. Salam hormat. Trend penularan atau kes positif COVID-19 di Sarawak telah menunjukkan trend stabil. Ketua Menteri Datuk Patiga Bang Johari Tun Apeng berkata, hasil pemerhatian Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri mendapati trend penularan telah mula stabil selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lepas.
Jelasnya setelah 4 hari PKP dilaksanakan, kes positif di Sarawak telah melonjak kepada 10 kes dan jumlah kes positif mula menurun selepas itu kepada 8, 6, 5, 4 semalam dan juga 4 hari ini. Tegas Ketua Menteri, jika PKP terus dipatuhi oleh masyarakat, kemungkinan untuk terus menurunkan jumlah kes positif COVID-19 di negeri ini dapat dicapai dan berharap sifar kes positif dapat dicatatkan dalam tempoh 17 hari akan datang. The committee noted that since the implementation of the MCO on 18th of March 2020 until today, the trend of COVID-19 transmission, that is, those positive cases in Sarawak, has been stabilized. And therefore, I appeal to all Sarakian to continue to abide by the MCO and stay at home. Ketua Menteri menyatakan demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat keselamatan negeri di Kuching. Beliau turut mendedahkan Sarawak akan mematuhi arahan pelanjutan PKP sehingga 14 April depan serta mengekalkan penguatkuasaan penutupan operasi perniagaan bermula 7 malam sehingga 7 pagi. Menurut Ketua Menteri, mesyuarat turut bersetuju mewujudkan 2 jawatan kuasa kecil dalam menangani kesan COVID-19 iaitu Jawatan Kuasa Rantaian Bekalan Makanan yang diketuai Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan serta Jawatan Kuasa Keselamatan di bawah tanggungjawab Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing. Sementara itu, kawalan sempadan juga akan diperketat bagi memantau pergerakan di sempadan Sarawak dengan negara-negara jiran untuk menghalang kes import COVID-19. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Johari juga mendedahkan persidangan Dewan Undangan Negeri yang dijadual pada 13 April telah ditunda kepada 16 April 2020. Kira-kira 600,000 penduduk di negeri ini didapati masih berada di jalan raya sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang memasuki hari ke-9. Menurut Panglima Brigad Ketiga Infanteri Malaysia, Brigadier Jeneral Muhammad Isa Jaafar, ini berdasarkan statistik peratusan pematuhan PKP di Sarawak yang mencecah 92% iaitu daripada hampir 3 juta penduduk. Walau bagaimanapun, beliau mendedahkan kebanyakan pergerakan kenderaan melibatkan perkhidmatan perlu. Jelasnya, sejak 22 Mac lalu, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM terlibat dengan 33 sekatan jalan raya, namun pihaknya hanya membantu PKP dan cuma anggota PDRM boleh membuat tangkapan jika perlu. Brigadier Jeneral Muhammad Isa ditemui pemberita semasa lintas langsung cerita pagi Sarawak dari Camp Henriksen Padawan Kuching. Beliau mengingatkan orang awam supaya mematuhi PKP yang sedang dilaksanakan demi kebaikan semua. Baik, kita kembali kepada Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Baik saudara, berita wilayah edisi Khamis 26 Mac 2020 berakhir di sini. Semua saluran RTM boleh ditonton secara dalam talian di myclick.rtm.gov.my atau anda juga boleh tonton kami di saluran berita RTM di MyFreeview 123 selain saluran TV1. Terima kasih kerana setia bersama RTM, jenama media yang diiktiraf paling dipercayai. Ingat, duduk di rumah, jangan keluar. Patuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum dan salam sejahtera.